InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah kita diberikan kesempatan pada pagi ini untuk sama-sama kita berkumpul dan sama-sama kita membincangkan tentang amalan-amalan. Kita masih lagi sekarang ini berada di dalam peringkat iaitu membincangkan aslih akidah ataupun islahul akidah. Kita mengislah akidah kan, dan insya-Allah kita akan masuk kepada tajuk-tajuk seterusnya lah kemudian insya-Allah. Pada hari ini kita sama-sama memanjatkan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum itu kita sama-sama mentajdidkan iman kita, tajdidkan syahadah kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan kita sama-sama merendahkan hati kita, diri kita, merendahkan kehidupan kita untuk sama-sama kita mengambil hidayah Allah, mengambil taufik Allah. Kita minta kepada Allah, ya Allah, ya Allah, janganlah jadikan kelemahan kami, janganlah jadikan dosa kami, janganlah jadikan kehinaan yang ada pada kami, segala perkara kejahilan yang ada pada kami ini menghalang hidayah-Mu, menghalang taufik-Mu, menghalang ma'unah dan karamah, menghalang rahmat dan barakah. Minta pada Allah, ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa semua saudara-saudara kami, umat yang ada pada hari ini. Tuan-tuan, puan-puan rahmat Allah, insya-Allah sebelum memulakan tajuk kita, mari sama-sama saya nak metik sekali lagi kata-kata daripada Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Kata-kata daripada Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah yang mengatakan, sesungguhnya di dalam hati terdapat satu koyakan, sobekan. Dalam hati ada satu koyakan, ada satu kecederaan yang tidak boleh dijahit. Tidak boleh dijahit melainkan dengan menghadap sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati manusia ni rupa-rupanya sekiranya dia tidak kenal Allah, dia tidak kenal Tuhan dia, dan sekiranya dia berlalai terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada koyakan, akan ada kecederaan yang besar,
yang tidak akan dapat disembuhkan melainkan dengan dia mengenal Allah, dia menghadap bertawajuh sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hati itu juga ada satu rasa kesunyian, kita rasa keterasingan, kita rasa satu bentuk keseorangan. Kita akan rasa keseorangan yang tidak mampu dirawat, diubat melainkan dengan bersendiri bersama Allah. Jadi dalam hati kita ni ada kesunyian, ada keseorangan, ada rasa tersendiri, terasing, alienated, dan tidak dapat diubat melainkan kita bersendiri bersama Allah. Jadi bagi mereka yang merasakan bahawa mereka itu bersendiri, tak ada orang bersama-sama dia, nak cakap pun tak ada orang, yang ada dinding je, cakap dengan dinding, cakap dengan pintu, cakap dengan kucing, kalau ada kucing cakap dengan kucing, jadi sebenarnya kita tidak akan dapat menyembuhkan rasa kesunyian kita, rasa keseorangan kita, sehinggalah kita dapat bersendiri bersama Allah. Maksudnya kita dapat merasai kebersamaan dengan Allah, kita menyendiri bersama Allah. Dalam hati juga ada satu kesedihan. Dalam hati juga ada kesedihan. Kita ingat kita boleh ketawa, boleh berlawak jenaka, tapi dalam hati sedih yang tidak akan mampu disekat, melainkan kebahagiaan yang timbul, yang tumbuh kerana mengenal Allah dan ketulusan dan kebersihan berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati kita ni, hati manusia ni hakikatnya akan sedih. Dia akan rasa sedih, dia akan rasa, kita kata, tidak bahagia, tidak tenang, melainkan apabila dibahagiakan dengan mengenal Allah. Jadi mengenal Allah ni satu kebahagiaan. Mengenal Allah ni akan dapat merawat kesedihan kita, akan dapat merawat kita kata kesunyian kita. Di dalam hati juga terdapat satu kegelisahan, suatu kegelisahan yang tidak mampu ditenangkan, tidak boleh ditenangkan kecuali dengan berhimpun kerana Allah dan meninggalkan kegelisahan itu dengan menuju kepada Allah. Kita akan gelisah, kita akan rasa tak tenang, tidak akan dapat meninggalkan kegelisahan itu melainkan kita buat sesuatu yang menuju kepada Allah. Bila kita menuju kepada Allah, barulah kita akan tidak gelisah. Dalam hati juga terdapat gejolak api, kemarahan, api dendam, api kebencian yang tidak mampu dipadamkan kecuali oleh keredaan atas perintah dan larangan dan keputusan Allah. Jadi gejolak api yang ada dalam diri manusia itu tidak akan mampu dipadamkan kecuali apabila dia redha menurut perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan tunduk kepada keputusan Allah. Jadi kemarahan, kebencian, dendam, hasad, semua tu yang kita gejolak api tadi tidak akan boleh kita padam, melainkan bila kita redha dengan perintah Allah, redha dengan larangan Allah, redha dengan keputusan Allah, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia akan membawa kepada ketabahan dan kesabaran ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara ringkasnya, apakah maksud kerohanian, rohiyah and spiritual? Apakah maksud kerohanian yang tinggi kepada orang beriman itu, di mana di dalam hati manusia itu ada koyakan, ada sobekan, ada keseorangan, kesunyian, keterasingan, ada kesedihan, ada kegelisahan, ada satu gejolak api, ada satu gejolak api yang tidak boleh dipadam, dan ada berbagai-bagai penyakit hati. Banyak penyakit hati yang ada dalam diri kita ini, semua itu tidak boleh dipadamkan, dirawat, diobati, melainkan dengan mengenal Allah. Jadi semua penyakit hati yang ada dalam diri manusia, yang menyebabkan kita marah, menyebabkan kita benci, menyebabkan kita dendam, menyebabkan kita takut, menyebabkan kita rasa gelisah, menyebabkan kita rasa tertekan, stres, yang menyebabkan kita rasa
terancam, rasa ada penyakit, tidak tenang, rasa bersendirian, kan, terasing. Semua tu yang ada dalam hati itu, ubatnya adalah mengenal Allah. Sebab tu awwaluddin ma'rifatullah, digambarkan oleh para ulama kita, kan, al-awwaluddin, kan, perkara yang pertama dalam agama itu ialah mengenal Allah. Jadi sebab itulah maknanya kita sembahyang, kita puasa, kita bekerja, kita belajar, kita bergaul, kita bercakap, apakah, kan, hakikat perbuatan kita itu yang akan mengisi hati kita, yang akan mengisi hati kita, yang akan memenuhi hati kita dengan kekuatan. Segala amalan kita itu, apakah yang menyebabkan kita kuat? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Jadi ini asas kepada agama, dan asas kepada tarbiyah, asas kepada, kan, dakwah, asas kepada jihad. Ada orang dia buat fikir macam-macam, nak buat macam-macam, kan, buat macam-macam, tapi dia dengan Allah ada krisis. Dia dengan Allah ada krisis, dalam hati ada krisis dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada masalah dengan Allah, kan, tapi dia sembahyang, dia puasa, tapi dia, kan, dengan Allah tidak baik, tidak kenal pun Allah. Ada orang kata dia nak selamatkan diri daripada Dajjal, selamatkan diri daripada Dukhan. Ni tentera Dajjal nak datang, tentera Dajjal nak sembelih kita, tentera Dajjal nak tawan kita, nak jajah kita, nak paksa kita makan racun, ambil racun, kan, nak tangkap, nak bunuh orang beriman. Kita pun persiapkan, macam-macam kita persiapkan, macam-macam kita rancang, kita plan, makanannya, minumannya, tempat tinggalnya, kan, macam-macam kita buat, dengan seni mempertahankan diri lah, dengan ekonomi, dengan emasnya dan sebagainya. Prepping disebut, kan. Semua dibuat, prepping. Semua dibuat, kan. Tetapi hubungan kita dengan Allah ada masalah. Kita dengan Allah ada krisis. Kita dengan Allah tidak sesuai, kan. Allah perintah kita buat sekian-sekian, kita kata tak payahlah, susah. Allah larang kita buat sekian-sekian, kita buat, kan. Allah perintah kita solat, kita tangguh-tangguh, kita main-main. Allah perintah baca Quran, kita tak baca Quran. Allah perintah jauhkan daripada perkara-perkara yang dia larang, zina, kita pun tidak menjaga pergaulan, kan. Jadi apa yang Allah perintah, kita tak taat. Apa yang Allah larang, kita tak tinggal. Kemudian bila Allah bagi keputusan, ada sakit, kita ada sebahagian kita sakit, sebahagian daripada kita mungkin dibuang kerja, ekonomi, sebahagian daripada kita mungkin nak makan pun tidak ada makanan, sebahagian daripada kita mungkin ada masalah keluarga. Bila Allah bagi keputusannya, qada dan qadarnya, kita tidak boleh nak tunduk. Maka apabila kita berada dalam krisis dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tidak mempersiapkan apa-apa pun untuk, kan, berdepan dengan Al-Masih Dajjal di akhir zaman. Hakikatnya macam itu. Kerana itulah kita lihat, kan, sama ada dia dakwah, sama ada dia tarbiyah, sama ada dia perjuangan jihad, ataupun segala perkara yang berlaku pada kita, intinya kita semakin kenal Allah, kita semakin dekat dengan Allah, kita semakin kuat bersama Allah, takarub bersama Allah. Dan yang paling penting sekali, membawa kepada sayang pada Allah, rindu kepada Allah, sehingga kita merasa tenang bersama Allah, tenang bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Tumakninah. Jadi inti kepada tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inti kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ialah membawa sahabat-sahabatnya tenang bersama Allah, sayang Allah, rindu Allah, tenang bersama Allah. Sebab itulah walaupun mereka diuji dengan kematian Ammar, kematian Sumayyah, diuji dengan penyiksaan, diuji dengan berbagai kesusahan, diboikot, berbagai-bagai perkara berlaku, tetapi mereka tetap tenang bersama Allah, tenang bersama Allah. Sebab itu satu ketika Khabbab dia bertanya dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, bilakah datang pertolongan Allah?" Dia tanya kepada Rasulullah SAW, "Mata nasru minallah ya Rasulullah, bilakah datang pertolongan Allah?" Maka muka Rasulullah SAW merah padam. Sebab sahabat bercakap seolah-olah Allah tak bersama kita,
Kita bercakap seolah-olah Allah tidak bersama kita. Kita bercakap seolah-olah Allah tak tolong kita. Bila kata mata nasrun minallah, bilakah pertolongan Allah akan sampai? Sedangkan Allah dah sentiasa tolong kita. Macam sekarang ni, walaupun kita susah kita, Allah tolong kita. Cuba kita cek balik. Kita payah, sakit. Ada sekarang sebahagian daripada kita sakit. Saya kena sakit kan, kanser darah. Kanser darah katakannya stage 4. Saya kena sakit pula kan, kanser jantung, kanser paru-paru, stage 4. Sakit sepanjang masa. Kita rasa seolah-olah macam Allah tak tolong kita. Kita rasa macam Allah biarkan kita. Kita rasa kita macam tidak ada langsung kan ikatan dengan Allah. Maknanya Allah biarkan kita macam itu, menelantarkan kita bila kita sakit, bila kita sedih kan, bila kita susah, kita rasa macam itu. Itulah soalan sahabat tadi. Ya Rasulullah, mata nasrun minallah. Ya Rasulullah, bilakah datang pertolongan Allah? Rasulullah, muka Rasulullah merah padam. Merah padam muka Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah melihat sahabat itu yang sedang dia tarbiyah, yang sedang melalui proses tarbiyah, terputus seolah-olahnya. Jadi Rasulullah sebut apa? Dia kata, kufu aidiyakum wa aqimus salah. Genggam tangan kamu, dirikan solat. Genggam tangan kamu, sabar. Sabar. Dan dirikan solat. Sesungguhnya apabila Islam, Allah menjanjikan kemenangan, Islam akan menang sehingga aman dunia ini. Kata Nabi SAW kan, seorang perempuan daripada Yaman, Sana'ah, nak pergi ke Mekah menunaikan haji, umrah dan sebagainya kan, dia berjalan, tidak ada satu pun yang dia bimbang kan, amannya kan, tidak satu pun yang bimbang, melainkan kan, mungkin serigala yang lapar yang akan kejar dia. Dia tak bimbang dengan manusia, tak ada masalah. Digambarkan sini, Nabi gambar, ketahuilah pada sebelum kamu ada di kalangan nabi-nabi yang dibelah dua. Ada yang dicakar dengan cakar besi sehingga tersiat, terkeluar kulit-kulitnya daripada tulang. Ada di kalangan mereka yang ditanam hidup-hidup. Jadi Nabi sebut kan, umat sebelum ini bagaimana mereka berhadapan dengan kesusahan demi kesusahan demi kesusahan, tetapi mereka bersama Allah. Jadi sebab tu inti kepada kekuatan tarbiyah di akhir zaman, terutamanya kita pada hari ini, ialah kita melihat makna rohiyah itu, makna spiritual itu, ialah sejauh mana kita mendekati Allah, bersama Allah. Bermula dengan mengenal Allah, bermula dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah cahaya. Inilah cahaya yang ada dalam hati kita, yang mana cahaya inilah sebenarnya yang akan membina kekuatan. Ini kita kena faham yang ini. Bila kita faham yang ini, insya-Allah kita berhadapan dengan ujian demi ujian demi ujian, kesusahan, penderitaan, apa sahaja yang kita hadapi, kita ada Allah. Kita ada Allah bersama-sama dengan kita. Jadi insya-Allah kita telah pun mendengar semalam berkenaan dengan bagaimana kita nak menambah cahaya. Yang akhir sekali kita bincang bagaimana kita nak menambah cahaya. Cahaya tadi, dan cahaya itu digambarkan ialah dengan kita meningkatkan amalan-amalan yang kita telah sebut. Semalam kita sebut ada tiga. Iaitu yang pertama sekali kita memperbanyakkan zikrullah. Zikrullah. Yang kedua kita berselawat. Yang ketiga kita bergaul dengan orang yang soleh. Jadi apabila kita telah meningkatkan amalan-amalan itu kan, maka insya-Allah akan tertingkatlah amalan-amalan yang zahir, dan kemudian kita meneruskan lagi, maka akan tertingkatlah amalan-amalan yang batin. Jadi kita meningkatkan amalan kita tu bukanlah sekadar kita nak kira berapa ribu kita dah buat, berapa banyak selawat kita satu hari, tetapi memberi kesan pada amalan kita. Maksudnya kita rasa cahaya semakin berkembang, kuat, kita makin rasa seronok, rasa lazat, rasa halawah dalam kita punya ibadah kita, rasa seronok. Ibadah kita rasa seronok. Kemudian hati kita, iman, amalan hati kita juga dalam masa seronok kan. Sehingga kan apabila diberikan kepada kita, bila kita baca Quran dan kita membaca ayat Allah, ya ayyuhallazina amanu
Ya ayyuhallazina amanu, bila Allah menggambarkan wahai orang-orang yang beriman, Allah menyeru, maka kita merasai Allah memanggil kita. Kita rasa Allah panggil kita. Kita rasa Allah menyeru kepada kita untuk melakukan ketaatan, untuk melakukan ketaatan kepadanya, untuk melakukan amalan. Dan sebab itulah kita kena sentiasa memperbaiki amalan-amalan yang zahir. Yang tadi itu zahir, bermula dengan zikrullah, kemudian lepas itu bermula dengan selawat dan bergaul dengan orang soleh. Ada lagi banyak lagi kemudian selepas itu, bila kita meningkatkan itu, maka insya-Allah kita meningkatkan pula amalan-amalan hati kita. Kita meningkatkan pula amalan hati kita. Hati kita ni meningkat amalannya untuk mendapat cahaya ihsan. Mendapat cahaya ihsan. So apa amalan hati? Amalan hati contohnya ikhlas. Kita meningkatkan ikhlas kita. Kita dah bincang dah ikhlas sikit sebanyak sebelum ni. Ikhlas ni maknanya bersih. Ikhlas. Kemudian amalan hati apa lagi yang kita nak kena tingkatkan? Itu tawakal. Tawakal. Jadi amalan hati ini ikhlas, tawakal, redha. Kita redha dengan Allah. Itu pun amalan hati juga. Perasaan kita rasa tenang bersama qada dan qadar Allah. Tenang. Kita boleh terima qada dan qadar Allah. Allah bagi baik, kita syukur sangat. Allah bagi kita buruk, yang kita tak suka, kita sabar sepenuh hati kita. Sehingga dapat redha. Ini amalan hati, redha. Amalan hati. Kita ikhlas, amalan hati. Kita tawakal, bergantung kepada Allah. Kita usaha-usaha, kita buat sesuatu, tapi pergantungan kita pada Allah, bukan kepada usaha kita, bukan pandai kita, bukan hebat kita, bukan ilmu kita. Allah, kita bergantung pada Allah. Kita buat sepenuh hati kita. Itu tawakal. Pergantungan hati sepenuh pada kita tingkatkan. Tingkatkan lagi. Kemudian ar-raja. Raja ni berharap, meletakkan harapan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat gagal, buat gagal. Kita bekerja gagal, berusaha gagal. Apa yang kita buat gagal sahaja. Allah bagi gagal. Maka kita tingkatkan. Kan rasa ar-raja, tak apa, Allah bagi gagal, Allah nak gantikan dengan yang lebih baik di akhirat nanti. Kan gagal kat dunia tapi kat akhirat tidak gagal. Alhamdulillah, kita berharap kepada Allah. Ar-raja, kita berharap kepada Allah. Al-hub, cinta, sayang, kita tingkatkan lagi sayang kepada Allah. Dan setinggi-tinggi tingkatan sayang, kita rindu pada Allah. Tinggi kasih sayang pada kita, rindu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa memuji Allah, sentiasa merendahkan diri pada Allah. Al-hub ilallah. Kemudian khauf, kita rasa takut kepada murka Allah, takut Allah tinggalkan kita, takut Allah murka pada kita. Ini semua amalan hati ni. Jadi apabila kita meningkatkan, memperbaiki amalan hati kita, islah amalan hati kita itu, maka kita akan diberikan oleh Allah disebut cahaya ihsan. Allah akan memberikan cahaya nurul ihsan, cahaya ihsan. Bila cahaya ihsan itu mula menyinar daripada hati kita, dengan amalan-amalan hati tadi, maka pada masa itu insya-Allah kita akan merasa nikmat dan halawatul musyahadah. Kita akan rasa nikmat menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan hati kita lah, menyaksikan perbuatan Allah, sifat Allah, kan, kehebatan Allah Al-Jalal, keindahan Allah Al-Jamal, sifat-sifat Allah Al-Jamal, kan. Jadi amaliyah batin ini, apakah dimaksud dengan kita beramal dengan amal yang batin? Amal yang zahir ni kita dah sebut tadi. Kita la ilaha illallah, kita berzikir. Yang kita berzikir, maknanya zikir tadi tu dia ada yang lidah, ada yang hati, kan. Zikir lidah dan hati tu amal. Dan amal kita sebut amal zahir, walaupun sebut hati yang baca tu la ilaha illallah, tapi masih lagi amalan, termasuk amalan hati. Tapi yang kita masukkan amalan hati tu lebih tinggi daripada zikrullah tadi, iaitu ikhlas, tawakal pada dia, kita redha pada dia, kita berharap ar-raja pada dia, kita hub, kita cinta pada Allah. Al-khauf, kita takut murka Allah, kita takut, kita segan, kita merasa kehebatan Allah, malu pada Allah. Malu tu amalan hati. Al-haya, amalan hati.
Jadi bila kita dah berzikir, berselawat, bergaul dengan orang saleh, maka kita perbaiki amalan hati kita. Bila kita perbaiki amalan-amalan zahir kita, Allah bagikan cahaya Islam. Kemudian bila dah perbaiki, Allah akan memberikan cahaya iman. Kita baiki lagi cahaya iman, amalan hati tadi, ikhlas, rajak tadi semua tu, maka Allah akan bagi cahaya ihsan. Dan apabila amaliah batin kita mentashihkan amalan batin kita ikhlas. Contohnya kita membenarkan ikhlas. Contohnya kita membenarkan ikhlas. Apa maksud membenarkan ikhlas? Sebelum ini kita tinggalkan maksiat sebab takut neraka. Kita tinggalkan maksiat sebab takut neraka. Sebelum ni kita bimbang Allah azab nanti. Itu dah ikhlas dah. Tapi kita tingkatkan lagi ikhlas kita hanya redha Allah. Sebelum ni kita sembahyang, kita puasa nak dapat ganjaran dia. Kita baca sekian-sekian dapat ganjaran sekian-sekian. Buat sekian-sekian dapat ganjaran sekian-sekian. Kita nak syurga Allah. Kita harapkan ganjaran Allah. Kita harapkan nikmat syurga Allah. Tetapi kita mentasdidkan, kita memperbaiki ikhlas kita sehingga kita kata tak apalah, hanya redha Allah semata-mata. Hanya macam mengikhlaskan hati. Kita memperbaiki ikhlas kita. Kalau dulu takut neraka, kalau dulu nak syurga, nak pahala. Sekarang ni hanya kerana Allah. Kalau Allah tak bagi syurga pun aku buat juga. Kalau Allah tak bagi aku, kalau Allah masukkan aku neraka pun aku tetap beramal, tetap beribadah kepada Allah. Ini ikhlas. Kita meningkatkan ikhlas kita. Ini maksud kita meningkatkan ikhlas. Jadi program ataupun proses perjalanan ma'rifatullah, proses untuk kita mengenal Allah, menyaksikan Allah dengan mata hati kita, musyahadah kepada Allah dengan mata hati kita tadi, itulah disebut sebagai proses mendapatkan nurul ihsan. Nurul ihsan. Kita nak mendapatkan cahaya ihsan. Dan ihsan ini pula adalah satu cahaya yang terang benderang, cahaya matahari, bagaikan cahaya matahari yang sangat jelas sehingga dia boleh menyaksikan Allah, sehingga dia boleh bermusyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini contoh. Jadi kita mungkin kena meningkatkan amal hati kita, meningkatkan ikhlas kita, meningkatkan lagi. Okey. Yang kedua contohnya tawakal, pergantungan. Tawakal sebelum ini mungkin kita bergantung kepada kepandaian kita. Kita melihat makhluk, kita merasa makhluk yang ada kekuatan. Kita rasa makhluk kena buat, tak jadi. Kita rasa macam itu. Maka cahaya kita meningkatkan tawakal tadi, iaitu hanya kepada Allah sahaja yang kita bergantung, harap, bukan pada makhluk, bukan kepada makhluk. Jadi kita menggantungkan diri kita ini hanya kepada Allah. Itu maksud tawakal. Bukan kita menafikan sebab. Ini kena faham. Tuan-tuan sekian, puan-puan sekian, bukan kita menafikan sebab, maknanya bukan tak payah buat apa-apa, bukan. Kita bergantung kepada Allah ini bukan maknanya kita tak payah bekerja, makan datang sendiri, bukan begitu. Bergantung kepada Allah itu amalan hati. Hati bergantung pada Allah. Tangan buat tangan buat kerja macam biasa. Tapi hati bukan bergantung pada tangan, pada kerja kita. Itu amalan zahir. Kita hati bergantung pada Allah. Amalan hati bergantung pada Allah. Pergantungan kita pada Allah. Sebab tu saya bagi satu contoh. Orang kena sihir. Apa amalan terbaik untuk menghalang sihir masuk? Apa amalan terbaik? Antaranya para ulama kita mengatakan apa? Paling simple amalan nak mengalang sihir ni, setiap yang kita lakukan baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu je. Nak makan Bismillahirrahmanirrahim, nak minum Bismillahirrahmanirrahim, nak angkat tangan Bismillahirrahmanirrahim, nak buat sesuatu, nak melakukan sesuatu, mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Setiap sesuatu kita buat, mula dengan Bismillah. Ini antara amalan-amalan yang boleh membuang sihir. Kalau kita hari ni kena sihir, banyakkan Bismillah. Banyakkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu je. Boleh juga Fatihah 41 kali tiap-tiap hari buat. Itu kuatlah tu.
Ayatul Kursi, buat kota Ayatul Kursi boleh juga. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ataupun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 100 kali pagi-pagi, 100 kali petang-petang, insya-Allah jin tak boleh masuk. Tak boleh masuk dia. Ini hadis sahih. Kalau masuk dia terbakar. Biiznillah dia terbakar. Masuklah dia, cuba masuk. Cuba amalkan. Lepas tu kalau ada orang kena rasuk, panggil jin tu, masuk badan aku. Suruh dia masuk badan kita. Dia tak boleh masuk, dia geleng kepala, tak boleh masuk. Kenapa dia masuk? Kalau dia masuk, dia terbakar. Tapi kita nak kena amalkan. Amalan tu, jadikan amalan. Menjadikan malakah. Malakah ni darah daging kita. Ataupun bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil air, nak minum. Bismillahirrahmanirrahim, nak minum. Makan, nak keluar rumah, bismillah. Bismillah sokmo, kata orang Kelantan. Bismillah ni akan menghalang sihir antaranya. Ini semua para ulama dah kaji dah. Tapi kita hanya tak amal bismillah pun kita nampak benda tak penting. Kita rasa tak penting bismillah ni. Tak baca pun tak apa, sunat aja, tak baca tak apa, tak apalah. Tak bacalah. Lepas tu kena sihir, kena santau, macam-macam kena. Jadi sebab itulah kita kata ni tawakal ni, hati kita itu amal hati. Tawakal bukan amal zahir. Kalau tawakal amal zahir, rosak kita. Semua pakat gantung ke Allah, tak buat apa belaka. Ini namanya Jabariyah, kan? Nak makan, aku tawakal ke Allah je tu, kan? Tak payah berusaha. Boleh tak? Boleh lah, kan? Tapi laparlah sikit. Nak tunggu orang datang bagi makan kat kita, kan? Laparlah sikit, kan? Macam anak burung. Anak burung kip dekat dia punya sarang, kan? Pagi-pagi mak dia pergi. Mak dia dah kenyang pun dia balik buat makanan kat anak. Jadi anak tu laparlah dia. Tapi dapat makanan tak? Mak dia bawa lah makanan. Dia tawakal kat Allah, dia bawa lah makanan. Tapi lepas dia dah kenyang pun dia bagi kat anak dia makan. Kalau dia lapar nak terbang pun tak larat, nak buat makanan macam mana? Kena dia kenyang dulu. Burung pun ada peraturan dia, ada SOP dia. Burung ingat pandemik je ada SOP ke? Burung pun ada SOP juga. Itu tawakal dalam zahir. Tawakal zahir. Apa maksud tawakal dengan amal zahir? Kita usaha maksimal. Usaha maksimal itu tawakal zahir. Kita berfikir maksimal, kita bekerja maksimal, itu tawakal yang zahiriyah, yang zahir, yang fizikal. Habis tawakal hati. Apa maksud tawakal pada hati? Bergantung sepenuhnya 100% pada Allah. 100% ni kita memperbaiki tawakal kita, memperbaiki amal hati kita. Tawakal pada zahir, usaha maksimal. Apa yang kita ada, usaha maksimal. Belajar kuda, belajar apa namanya, pedang, belajar pedang. Belajar silat. Tak apa, kalau silat olahraga pun tak apa, gasak je, tak apa. Ada orang kata silat ni nak kena silat yang daripada asli lah, apalah. Pulanglah, kan? Nak belajar silat cowboy pun tak apa, kan? Tapi kena kuatlah tumbuk tu, kan? Jadi tawakal maknanya kita mentashihkan, kita membenarkan tawakal kita itu. Maknanya tawakal kita itu hanya pada Allah. Hati kita bergantung pada Allah saja. Kita buat Allah, kita serah ke Allah. Kita buat gagal, kita sabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, berilah aku ganjaran apa yang aku buat tadi. Sebab kita diperintah buat je, kan, berusaha. Bukanlah kita menafikan sebab musabab, bukan kita menafikan usaha sebab musabab tu. Tetapi yang bagi kita ialah Allah. Sebab kita bergantung pada Allah. Kita makan, masak sedap, bihun goreng sedap, masak. Bihun goreng sedap, pagi-pagi dah bangun masak. Nak buat apa, tak payah mandi, tak sempat mandi, tak sempat apa, kan. Masak sepenuhnya, kan. Sepenuh hati, penuh kasih sayang nak bagi suami makan, kan. Sepenuh kasih sayang. Makan tak kenyang-kenyang. Makan tak kenyang sampai habis satu periuk. Masak lagi satu periuk, tak kenyang-kenyang. Rupanya yang bagi kenyang tu bukan mi tu, yang bagi kenyang Allah. Kita terlupa.
Tapi oleh kerana kita makan kenyang, makan kenyang, maka kita ingat yang kenyangkan tu makanan. Tak, yang kenyangkan Allah. Itu tawakal. Kita merasai hati kita ni, kita makan ni Allah bagi. Bukan makan yang mengenyangkan kita, bukan makan yang menyihatkan kita. Yang menyihatkan kita tu Allah, yang mengenyangkan kita tu Allah. Ini tawakal, pergantungan kita. Jadi sebab itu tak apa nak makan mihun ke, nak makan apa, makanlah. Kita minta kenyang pada Allah. Ada silat pengantin pula ni. Agaknya baru sampai bab silat kat situ. Jadi kita memantapkan tawakal kita. Maka apabila kita memantapkan menyerah sepenuhnya kepada Allah, menyerah sepenuhnya kepada Allah, maka apabila mantap akan dapat satu makam. Ini makam ni ulama bagilah, ulama bagi. Bukan Allah bagi, dah ulama bagi. Ulama kategorikan apa dia? Fana. Makam fana disebut. Makam fana ni apa? Makam fana ni hati merasai bahawa segala-galanya tidak ada, binasa segala-galanya. Segala-galanya tak ada illallah, melainkan Allah. Apa dia? Hati. Hati rasa macam itu. Ini makam. Makam yang mana Allah beri, cahaya yang Allah beri kepada seseorang yang telah bertawakal sepenuhnya kepada Allah SWT. Hati dia. Tapi fizikal dia maksima, usaha maksima. Itu fizikal. Fizikal kena usaha maksima, kena belajar, kena bekerja, kena buat maksima. Tapi hati gantung pada Allah, letak pada Allah, sandar pada Allah, menyerah pada Allah. Ini hakikat tawakal. Maka bila kita memperbaiki amalan hati tawakal tadi, maka kita mendapat cahaya. Kita akan bercahaya, cahaya ihsan. Dan setinggi-tinggi tawakal, kita sampai dapat satu makam, satu peringkat. Disebut fana. Nah, ini ulama-ulama bertasawuf, dia mengkategorikan lah. Proses. Kita nak memahami proses, nak islah akidah ni, kita kena faham proses. Kita bukan main cakap aja. Setakat kita hendaklah bertawakal kepada Allah, maka kita membaca ayat Quran, baca ayat hadis-hadis. Macam ini tawakal, macam ini macam ibaratkan burung yang pagi-pagi bangun, kemudian pergi terbang sana sini cari cacing lah pun, dalam keadaan cacing ke ulat ke apa ke. Ada orang geli ulat, geli cacing, tak apa, jangan geli, tak apa. Burung makan, dia makan sampai perut dia kenyang. Dia kenyang pun dia bagi pada anak, dia balik pada anak sebab dia dah kuat dah. Dia bagi pada anak pula. Dia tak makan lebih daripada kenyang. Kalau dah kenyang sampai dah terboroi perut dia dah tak betul dah tak larat syabaan tu, dah lebih-lebih kan. Tak ada, burung makan cukup je, cukup-cukup je dia makan, dia bagi anak dia pula. Itu rezeki, itu tawakal kepada Allah. Hati dia bertawakal kepada Allah. Jadi kita pun meningkatkan tawakal kita. Bila kita meningkatkan tawakal kita, maknanya itu meningkatkan amal hati kita. Bila kita meningkatkan amal hati kita, maknanya kita telah mula memasuki cahaya ihsan. Sebelum ni kita baiki hati kita, baiki amal hati kita. Memperbaiki amal hati itu nurul iman. Ketika kita membaiki amal hati, cahaya yang Allah bagi, cahaya iman, cahaya iman. Bila hati kita meningkat, semakin bersih, semakin kuat akidah kita mendekati Allah tadi, maka Allah akan bagi kepada nurul ihsan. Kita mencapai nurul ihsan. Apa kesudahan nurul ihsan ni? Kita akan melihat, kita akan merasa halawatul musyahadah fillah. Kita akan merasakan kemanisan bermusyahadah, menyaksikan Allah. Hati menyaksikan Allah, bukan mata, hati menyaksikan Allah. Menyaksikan apa? Perbuatan Allah. Kita rasa manis, seronok. Kita rasa tenang bersama perbuatan Allah. Kita tenang bersama sifat Allah, bersama nama-nama Allah. Sebab tu orang yang bertawakal kepada Allah, peringkat tinggi sekali tawakal. Hati, bukan fizikal. Hati ni amal hati. Ialah dia akan merasa fana. Apa maksud fana? Dia menghilangkan diri dia. Ni kalau saya cakap begitu, lagi ada orang kata ini amalan kebatinan ni. Ni fikrah batiniah ni. Ini bukan fikrah batiniah yang macam mana kita gembur-gemburkan. Ini adalah fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iaitu hati kita merasakan fana, maknanya tidak ada apa dah yang ada illallah, melainkan Allah. Tidak bergerak satu jasad, tidak bergerak satu jisim, melainkan dengan izin Allah. Tidak berhenti satu jisim melainkan dengan izin Allah. Jadi kita makan
Makan itu pun Allah izin kita makan. Jadi maknanya apa? Maknanya bila kita makan pun Allah izin, masuk dalam perut kita, kenyang pun Allah izin. Jadi saya makan supaya saya kenyang. Allah bagi saya kenyang, hati kita rasa macam itu. Kita meningkatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila kita telah mencapai kepada makam tawakal yang paling tinggi. Ini sebenarnya perlu latihan. Saya cakap ni teori je. Semua orang teori je, boleh faham. Faham tak? Faham, tapi tak faham sebenarnya. Kita belum faham lagi. Sampai kita boleh merasai, itu perlu, sebab tu perlukan sanad. Perlukan sanad, kita perlu guru. Kalau kita baca dekat dalam internet, boleh baca lah, penuh kita, otak kita penat, berat, tapi tak faham. Sebab kita tak melalui proses tadi. Betul, mengosongkan hati, mengosongkan diri. Itu proses bermula dengan mengosongkan diri. Baik, jadi saya cuma cakap ni, maknanya supaya kita faham proses tadi, memperbaiki amal hati. Kemudian yang ketiga ialah redha. Contohnya, redha. Maka apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh redha. Allah bagi kita rezeki yang kita suka, nikmat, kita redha, syukur ke Allah. Allah bagi kita sesuatu yang kita tak suka. Apa dia? Tiba-tiba ada satu penyakit kita dapat, satu kesusahan kita dapat. Allah bagi kita susah hidup, susah sangat. Maka kita redha. Redha dengan qada qadar Allah. Kita meningkatkan keredaan kita. Sebab apa? Allah bagi kita tu, itu yang terbaik bagi kita. Baik, saya nak sentuh sikit bab tawakal tadi. Saya terlupa, ada satu soalan daripada salah seorang daripada kawan kita. Dia bertanya tentang konsep tawakal ni. Lebih kurang lah. Perlu tak dia bekerja? Sebab ketika sebelum ini, kan, dia bekerja, kemudian dia diuji dengan kesusahan, dia buang kerja. Lepas dia buang kerja, dia tak ada duit apa semua. Susah hidup dia. Susah hidup. Sehingga akhirnya, kan, dia menangis kepada Allah, dia berdoa bila dia dengar kuliah saya ni. Kuliah doa ni. Dia dengar, dia kata dia dapatlah pengisian sikit sebagainya. Alhamdulillah, dia pun boleh redha sebagainya. So dia merasai kemanisan bercakap dengan Allah, kemanisan berinteraksi dengan Allah, kemanisan bertaubat pada Allah ketika dia susah. Sampai nak bagi makan anak pun susah, tapi dia rasa kemanisan, keseronokan, kekhusyukan solat ketika susah. Tiba-tiba Allah bagi pula dia ujian, dapat kerja. Dapat kerja tu lebih baik daripada sebelumnya. Dia sabar, dia doa agaknya, dia terus buat. Allah bagi ujian pula, dapat kerja lebih baik daripada sebelumnya. Dia pun bekerja, tiba-tiba dia kata masa dia berzikir dah kurang. Sembahyang ni dah kurang khusyuk, dah fikir dah macam-macam fikir dah. Kan, fikir projek ni, projek tu apa semua, dah makin kurang khusyuk. Baca Quran dah makin kurang. Tapi Allah bagi dia rezeki, kerja, untung. Dia kata tanya soalan, patutkah saya berhenti kerja supaya saya dapat merasai kemanisan bermunajat, kemanisan bersama-sama dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum sikit. Tiba-tiba dada rasa sebab sikit. Ni mungkin masalah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada masalah kan, kadang-kadang saya rasa masalah tu. Rasa bukan rasa apa, sebab je rasa macam itulah. Bukan saya boleh tahu siapa tak. Saya bukan kasyaf tu kan. Sebab sakit jantung. Agaknya lah, wallahualam. Tuan-tuan, perlu tak saya berhenti kerja, dia kata. Sebab bila saya dah bekerja, saya dah mula merasai nikmat, dapat duit, boleh bagi makan, boleh bermewah sebagainya. Saya rasa susah saya nak bermunajat kepada Allah, susah. Masa semayang saya pun dah singkat. Saya susah nak bercakap-cakap dengan Allah. Saya rindu masa saya susah dulu. Memang tuan-tuan, ada masanya Allah bagi kita nikmat, Allah tahan kita nikmat yang lain. Ada masanya macam itu. Allah bagi kita nikmat dunia, Allah tahan kita nikmat akhirat. Sikit-sikit. Tapi kita masih ingat lagi dia. Kita masih buat, cumanya kita tertahan. Sebab tu kadang-kadang orang tu minta kaya. Allah bagi kaya. Lepas tu sibuk dengan dunia, susah nak baca Quran. Allah tahan nikmat akhirat.
Jadi kita minta kena seimbang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi dalam hal ini perlu tak kita berhenti kerja? Tak perlu. Jangan berhenti kerja. Sebab kerja itu amalan zahir. Amalan batin lain. Amalan batin tawakal pada Allah, amalan batin kita. Amalan hati kita. Ikhlas amalan hati kita. Redha amalan hati kita. Syukur amalan hati kita. Al-khauf, kita takut murka Allah, amalan hati kita. Kan lain, tak sama. Kerja-kerja buat, jangan berhenti, teruskan kerja. Cuma sekarang ni perbaikilah amalan hati, itu je. Perbaiki amalan hati. Maknanya kita bekerja, tetapi kita sentiasa zikir pada Allah, sentiasa syukur ke Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita buat kerja tu sambil kita makin banyak lagi zikir kita ke Allah, makin banyak lagi syukur kita ke Allah, lagi banyak lagi infak kita pada jihad fi sabilillah, lagi banyak lagi infak kita. Bukan kita mencari dunia, kita mencari akhirat. Dunia ni sebagai ladang sahaja, sebagai tempat kita berusaha. Maka Allah bagi kerja, kerja, jangan tak kerja. Allah bagi belajar, belajar, jangan berhenti pula. Saya nak duduk masjid je lah 24 hours. Salah. Tetapi kita jadikan setiap kerja kita, setiap belajar kita, setiap amalan kita, amalan kerja, belajar akhirat, amalan akhirat. Bantu agama Allah. Ada orang tak boleh bagi ceramah, kan? Dia infak. Ada orang tak boleh infak, dia bagi ceramah. Ada orang boleh berfikir, maka dia bagi fikiran dia. Ada orang boleh menulis, dia bagi. Maknanya segala yang kita mampu gunakan untuk infak fi sabilillah, untuk kita, kan, membantu jalan Allah. Itulah syukur. Itulah syukur. Maka orang yang Allah bagi kebaikan, kerja sebenarnya ada, kita gunakan kerja itu untuk bersyukur pada Allah. Macam syukur yang pertama, iktiraf daripada Allah nikmat tu. Kita iktiraf nikmat daripada Allah, nombor satu. Nombor dua, kita sebut nama Allah. Terima kasih Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah Akbar. Banyakkan zikir dekat dia, ingat dia. Yang ketiga, kita guna nikmat yang Allah bagi itu untuk taat kepada Allah. Bantu agama Allah, guna untuk taat. Yang keempat, kita berhati-hati jangan sampai nikmat itu menjadikan kita lalai. Berhati-hati jangan sampai nikmat itu menyebabkan kita bermaksiat. Yang keempat. Yang kelima, sentiasa meletakkan nikmat yang Allah bagi kepada kita itu sebagai sesuatu untuk kita bawa bekal ke akhirat. Maknanya yang kelima ni, dia muhasabah. Muhasabah apa? 1, 2, 3, 4 berjalan tak? 1, 2, 3, 4 berlaku tak pada kita? Yang pertama, iktiraf Allah bagi. Kita rasa tak Allah punya nikmat tu? Ke kita rasa kita punya? Kedua, kita sebut nama Allah. Yang ketiga, guna pada taat, infak, bantu. Yang keempat, kita hati-hati jangan guna maksiat. Berhati-hati jangan sampai kita lalai, lara dengan nikmat. Yang kelima, muhasabah. Tengok berlaku tak empat-empat ni. Kalau berlaku, maknanya kita bersyukur pada Allah. Ingat 5 perkara. Bila kita ada nikmat, ingat 5 perkara. Selepas itu, insya-Allah Allah bagi kita nikmat. Walaupun kita tidak boleh, ada masa banyak sikit untuk nak solat. Mungkin dulu solat kita panjang sebab kita tak ada kerja. Solat panjang lah. Ada kerja, dah terpaksa pula solat pendek. Tapi solat yang pendek itu, bila kita bersyukur, maka pendek itu sama dengan panjang tadi. Kenapa? Kerana Allah memberi barakah kepada pendek tadi. Solat yang 2 rakaat tu selalu boleh buat 20 rakaat. Sekarang boleh buat 2 rakaat saja. Tapi yang lain tu sebab dah bekerja, berjihad, bekerja. Maka berjihad, bekerja tu, kan, dia dah gantikan. Tapi maknanya kena syukurlah. Saya sebut 5 perkara tadi. Ini tuan-tuan rahmat Allah, barulah kita bertawakal kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Ini kita kena tengok. Kemudian redha. Macam mana nak meningkatkan amalan hati? Redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Redha kepada Allah ini adalah bermakna apa sahaja yang Allah bagi kepada kita, yang baik, yang buruk, yang suka, yang kita tak suka. Suatu yang kita menanti-nanti atau suatu yang kita tak pernah terfikir.
apa sahaja, wa kulli hal, ala kulli hal, segala yang berlaku itu kan, kita kata alhamdulillah, kita redha, kita sabar dan kita syukur dan kita tenang bersama qada dan qadar Allah. Jadi kita redha. Itu maknanya kita tenang bersama dengan qada dan qadar Allah. Maka apabila kita meningkatkan redha kita, maka kita akan sampai kepada makam digambarkan oleh para ulama. Ulama sufi yang mengkaji tentang tazkiyah nafs ini, dia kata makam baqa disebut. Makam baqa. Baqa ni apa? Kekal. Fana binasa. Baqa kekal. Apa maksud kekal? Maksudnya ialah kita benar-benar merasai bahawa segala-galanya daripada Allah. Allah yang maha kekal, baqa. Dan kita makhluk. Kita rasa kita makhluk. Yang tadi itu fana tadi, tawakal tadi, kita pun tak ada dah, semua Allah saja. Baqa ni maknanya kita rasa kita makhluk. Maka apabila kita merasai kita makhluk, maka ketika itulah kita mula melihat dakwah. Kita mula melihat macam mana nak berdakwah, macam mana nak infak, macam mana nak berjuang, macam mana nak syahid pada jalan Allah. Kerana makhluk ni syahid. Makhluk ni mencari kematian yang terbaik. Kematian yang terbaik ialah syahid fi sabilillah. Ahsanul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ahsanul khatimah. Kita minta kematian yang terbaik. Jadi kematian terbaik ni, kenapa kamu pergi perang? Kenapa kamu pergi infak? Kenapa kamu berkorban? Saya nak cari redha Allah. Kenapa nak cari redha Allah? Saya nak dapat yang kekal. Kekal tu di sisi Allah. Baqa, satu yang kekal di sisi Allah. Satu yang kekal di sisi Allah, redha Allah. Saya nak dapat redha Allah. Ini makam baqa dia panggil. Ini adalah istilah saja, istilah yang digunakan oleh para yang kita kata syekh sufi ni, supaya kita memahami proses untuk kita mentarbiah diri kita. Kenapa kita berjuang? Kita nak dapat yang kekal. Yang kekal tu apa? Apa yang ada pada Allah, itu yang kekal. Saya hanyalah makhluk. Saya hanyalah manusia. Manusia ni tak dapat bagus apa-apa melainkan Allah redha. Allah redha baru betul. Baru saya ni jadi manusia. Baru saya jadi makhluk yang berguna, yang melaksanakan peranannya, fungsinya. Kalau tidak, saya tak ada apa-apa. Ini makam baqa. Makam baqa. Ketika mana seseorang itu mendapat makam baqa? Apabila amalan hati dia redha kepada Allah tadi mencapai maksimum. Sehingga dia sanggup mencari kematian kerana Allah. Maka dia boleh amalkan innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baru dia boleh amal ayat tu. Innas salati, sesungguhnya solat aku, wa nusuki, ibadah aku, penumpuan hidup aku, devotion, ibadah aku seluruh yang aku fokuskan, wa nusuki wa mahyaya, seluruh hidup aku, wa mamati, dan kematian aku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, hanya kerana Allah. Ini makam baqa. Maknanya apabila kita telah bertekad dalam hati kita, kita benar-benar merasakan bahawa hanya redha Allah yang paling besar sekali, maka ketika itulah kita akan dipersaksikan oleh Allah halawatul musyahadah. Allah bagi cahaya ihsan kepada kita. Kita dah mula mendapat cahaya ihsan. Apa cahaya ihsan? Kita merasai kemanisan bermusyahadah. Kita tak nampak dah perang, jihad itu satu kesusahan. Kita tak nampak dah berkorban, infak satu kesusahan. Kita nampak satu kemanisan. Kita melihat berjuang itu satu kemanisan. Kita melihat berkorban itu satu kemanisan.
Bukan lagi satu yang membebankan kita. Kita dapat solat itu satu kemanisan. Ini makam baqa, dia redha, Allah bagi, dibuat, Allah bagi, dibuat. Allah larang, ditinggalkan, tinggal satu. Ini makam baqa. Inilah yang kita nak kata bahawa kita adalah makhluk. Kita adalah makhluk. Kita kena berjuang, kita kena berdakwah, kita kena bekerja, kita kena beramal untuk mendapatkan yang kekal yang ada pada Allah, redha Allah. Kita bukan nak dapatkan syurga, kita nak dapat redha Allah yang ada pada Allah, lebih daripada syurga lagi. Redha Allah ni lebih syurga lagi. Wa ridwanu minallahi akbar, wa ridwanu minallahi akbar, zalika huwal fawzul azim. Redha pada sisi Allah tu yang paling besar, akbar. Zalika huwal fawzul azim. Yang demikian itu adalah kejayaan yang paling agung yang boleh dicapai oleh makhluk. Yang boleh kita capai ni redha Allah paling besar. Bukan jadi ketua menteri, bukan jadi Perdana Menteri, bukan jadi Pertuan Agong, bukan jadi sultan. Minta maaf saya terpaksa sebut ni, sebab ada orang rasa dia jadi sultan dia dah besar lah. Ada orang rasa jadi Perdana Menteri dia dah besar lah. Ada orang rasa jadi menteri dia dah besar lah. Ada orang tak jadi menteri, tak jadi sultan, tak jadi apa, dia dah rasa dia besar lah. Kita lah, kita rasa kita dah besar lah. Padahal yang paling besar ialah redha Allah. Redha Allah paling besar. Allah suka kat kita, Allah sayang kat kita, Allah pilih kita, Allah redha pada kita, itu paling besar sekali. Jadi apabila kita memperbaiki amalan hati kita, contohnya redha tadi, barulah kita akan mendapat cahaya ihsan. Apa cahaya ihsan ni? Cahaya ihsan ialah cahaya yang akan menyebabkan kita merasa halawatul musyahadah fillah. Kita merasakan seronok manis melihat Allah. Melihat Allah. Musyahadah ni mempersaksikan Allah. Bukan dengan mata, dengan hati kita. Macam mana? Kalau nak dengan hati, kita kena lalui proses baru kita tahu. Macam mana kalau orang tanya kan, macam mana rasa apple? Rasa apple macam mana? Cakap macam mana? Macam makan apple lah. Macam mana makan apple? Macam apple lah. Habis macam mana nak rasa apple ni? Makan lah. Kena makan baru tahu rasa apple tu. Kalau apple lah. Kita makan gula dengan makan madu kan. Madu ni manisnya macam madu. Ada orang kata madu ni pahit, ada orang kata madu ni manis. Tapi yang pahit ni yang bermadu je. Tapi bermadu pun manis juga sebenarnya. Madu tu manis kan? Madu tu manis. Macam mana makan macam mana manis madu? Awak tak pernah makan madu ke? Tak pernah. Kena makan madu baru tahu manis madu macam mana. Dia tak sama macam manis tebu, tak sama. Manis gula tak sama. Tak sama kan? Madu. Jadi begitulah, kita nak musyahadah pada Allah, nak rasa kemanisan, mempersaksikan perbuatan Allah, sifat Allah. Kita kena lalui proses tarbiyah hati kita, bersihkan amalan hati kita, perbaiki amalan hati kita, sehingga insya-Allah pada masa itu Allah akan memberikan kita kemanisan. Kemanisan yang luar biasa. Datanglah Dajjal, datanglah tentera Dajjal, datanglah ekonomi yang teruk, datanglah bencana alam, datanglah makanan-makanan yang tidak ada kekurangan makanan, kebuluran, datanglah semua. Kita merasai kemanisan dan menyaksikan sifat Allah, menyaksikan perbuatan Allah, menyaksikan kehebatan Allah, nama-nama Allah yang maha agung, maha hebat. Jadi ini proses. Jadi akhir zaman inilah yang kita perlukan. Nak islah akidah kita, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, baru kita nampak ini cahaya. Ini cahaya. Cahaya ni yang ramai orang tak ada ni. Dia ada belajar sampai jadi ustaz, ustazah, sampai dapat jadi syekh, kiai, tapi tak ada cahaya, tak dapat rasa musyahadah Allah, tak dapat rasa. Jadi itulah yang kita kata redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu perlu kita tingkatkan sehinggalah mencapai kepada makam baqa. Jadi saya ringkaskan kat sini, seseorang yang telah merasai kelazatan amalan-amalan zahir, maka dia mendapat cahaya nurul Islam. Dan seorang yang telah merasai kelazatan amalan zahir tadi, maka dia meningkatkan amalan, maka akan sampai kepada kemanisan amalan batin. Dia mula rasa kemanisan, manis nak ikhlas,
Dia rasa manis, ikhlas tu rasa kelazatan, seronok ikhlas. Seronok ikhlas, maka itu nurul iman. Dan kemudian bila dia meningkatkan ikhlas dia, memperdalamkan ikhlas dia, memperdalamkan tawakal dia, memperdalamkan redha kepada Allah, memperdalamkan al-khaufillah, memperdalamkan sifat tawakal kepada Allah, raja dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifat hati tadi, maka bila dia meningkat, maka dia akan diberi cahaya nurul ihsan. Apa nurul ihsan? Tandanya dia melihat sesuatu, dia mengenal Allah, af'al Allah, perbuatan Allah, sifat Allah, nama Allah, sehingga akhirnya merasa halawatul musyahadah. Dia merasa manis. Ini bila dia merasai kelazatan menyaksikan, mengenali Allah tadi, maka itulah yang digambarkan sebagai nurul ihsan. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Nabi kata, ka'annaka tarah, seolah kamu melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, maka sekiranya kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kamu. Allah melihat kamu. Maknanya apa? Maknanya dia telah sampai kepada makam nurul ihsan. Bila sampai kepada nurul ihsan itu, maka insya-Allah, maka ketika itu dia akan berjuang pada jalan Allah. Bukan dia duduk seorang-seorang dalam gua, duduk baca zikir sampai mati. Tak, dia akan berjuang pada jalan Allah. Sampai nurul ihsan ni, dia sampai makam fana, makam baqa, maka dia akan berjuang. Dia akan berdepan dengan musuh. Kenapa? Dia mengenal dia adalah makhluk. Aku makhluk, aku hamba Allah. Aku nak mendapatkan sesuatu yang ada pada Allah, yang maha kekal, iaitu redha Allah. Redha Allah yang maha kekal, redha Allah. Maka dia pun mendapat redha Allah dengan berjihad fi sabilillah, dengan mencari syahid fi sabilillah. Bagus betul, insya-Allah. Kalau tak kita ikut sistem sekular kita hari ni, kita dapat PhD dalam bahagian agama sebab boleh buat tesis saja. Buat tesis saja, itu pun tajuk tu je. Kalau tajuk kita kan zakat lah kita buat, itu pun bukan keseluruhan zakat, tajuk tu je, fokus tu, PhD itu je. Itu pun dah rasa besar sangat PhD. Bila cakap ana ni belajar kat Madinah, tempat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana dapat PhD dalam ulumul hadis, dalam hadis kan, ana ni tapi tak kenal diri, tak kenal Allah. Ada ilmu hadis boleh cakap tapi tak kenal Allah. Saya tak cakap siapa saya contoh ini. Saya belajar daripada Universiti Islam Antarabangsa, UIAM, Malaysia. Saya daripada Universiti Islam tau. Kau daripada mana? Universiti Kebangsaan Asabiah, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Asabiah. Aku Universiti Islam, aku lebih kenal dengan Islam ni. Rupa-rupanya cahaya tak ada. Tak ada cahaya, tak ada cahaya Allah. Cahaya Islam pun tak ada, cahaya iman pun tak ada, cahaya ihsan lagi jauh. Tengok-tengok hanya ilmu sahaja. Jadi sebab tu kita perlukan tarbiyah, perlukan proses tarbiyah, perlu berada dalam suasana tarbiyah, membina kekuatan amalan zahir, membina kekuatan amalan batin, dan kita memantapkan, memperbaiki lagi amalan-amalan sifat-sifat hati kita. InsyaAllah sampailah kita kepada nurul ihsan. Nurul ihsan ni ahsanul ilm, sebaik-baik ilmu. Sebab nurul ihsan, dia mengenal Allah. Islam belum tahu kenal Allah, iman belum tahu kenal Allah, ihsan insyaAllah mengenal Allah. Sebab itulah kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah, mengenal Allah. Kamu nampak Allah. Maka ulama hurai, adakah kita boleh melihat Allah? Boleh melihat Allah. Di dunia ni pun boleh melihat Allah, tetapi bukan dengan mata kita, dengan hati kita. Kita melihat Allah dengan basirah kita. Melihat perbuatan Allah, merasai kehebatan Allah, merasai keagungan Allah. Itu melihat dengan mata hati kita. Jadi bila kita dah sampai peringkat itu, insya-Allah itu sebaik-baik bekalan. Dan insya-Allah kita akan sambung pada esok, sekiranya diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan sambung lagi, dan kemudian kita akan masuk kepada tahap-tahap yang kedua dalam islah. Islah akidah. Kita masih lagi islah akidah lagi. Tak keluar lagi tajuk islah akidah, tak keluar lagi. Tapi saya buat panjang sebab saya nak tuan-tuan dan puan dapat sama-sama kita menghadamkan islah akidah ni.
Kita nak menghadamkan Islam akidah. Bila kita hadamkan Islam akidah, kita kena Islam pula. Islam ni apa pula? Yang kita nak amal ni, yang kita nak perjuangkan ni apa? Sebab lepas ni orang akan attack Islam. Islam ni apa? Lepas tu macam mana pula nak buat? InsyaAllah. Sebab kita tahu, kata Nabi SAW, bada'ul Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Wa man ghuraba ya Rasulullah? Allazina yasluhu idza fasada an-nas. Atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam bermula dengan dagang ganjil asing, maka beruntunglah orang-orang yang dagang ganjil asing, al-ghuraba. Maka sahabat tanya, siapakah ghuraba itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, merekalah orang-orang yang memperbaiki diri mereka. Allazina yaslihun idza fasada an-nas, ketika mana manusia lain rosak. Jadi manusia lain rosak, kita baiki diri kita. Itu terbaik-baik, sebaik-baik orang pada akhir zaman, ketika dalam keadaan Islam mengaji dagang sekarang lah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, kelemahan kita. Mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam golongan orang-orang yang mencari redha dia, mendapat nurul Islam, nurul iman, nurul ihsan. Kita sentiasa banyakkan baca Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana, wahai Tuhan kami, atmim lana nurana, sempurnakanlah cahaya-cahaya kami. Waghfir lana, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Sesungguhnya hanya Engkau lah yang maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Banyakkan baca doa. Sebab tu saya suka baca doa. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Orang yang mendapat kesempurnaan cahaya, maka insya-Allah orang itu akan berjaya di dunia dan di akhirat. Insya-Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatul firdaus wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'anil muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi zikrik wa qalban maf'uman bi syukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas wa hablana haqiqatal iman bik hatta la nakhaf wa la narju ghairak wa la na'budu syai'an siwak waj'al yadaka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa man ma'ana bi rahmatik wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain wa la aqalla min zalika ya ni'mal mujib ya ni'mal mujib ya ni'mal mujib. Allahumma inna na'udzubika min 'azabi jahannam. Allahumma inna na'udzubika min 'azabil qabr. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika minal ma'sam wal maghram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tuan-tuan puan-puan, tolong doakan sama-sama kita supaya kita dapat istiqamah. Keadaan makin lama makin hebat, ujian-ujian Allah. Kita minta pertolongan Allah. Kita minta kepada Allah hidayah dan taufik insya-Allah. Aku li qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.